Okey, apa yang kita belajar semalam tu ialah um, mencipt memberi apa, menentukan, mencipta persamaan, nama persamaan garis lurus bila mana dibagi satu titik dan diberi kecerunan garis itu. Okey, yang berikutnya, kadang-kadang dia tak bagi kecerunan dia, tapi dia bagi dua titik. Dapat tak um, dapat tak memberikan balik nama persamaan garis lurus tu? Jadi ideanya daripada dua titik tu lah kita boleh cari balik nilai kecerunan. Okey, boleh Untuk nak bagi nama satu-satu garis lurus ni, hanyalah kita perlukan dua maklumat sahaja sebenarnya, iaitu kecerunan dan nilai C. Nilai C. Jadi adalah ni semua ni kepelbagaian contoh-contoh. Kalau kes yang straight macam ni, yang melintang datar macam ni, kita terus baca paksi Y nya berapa, cara nak bagi nama. Kalau yang menegak macam ni, betul-betul tegak ni, ya kita tahu dia punya kecerunan infinity kan. Jadi sama juga kita hanya beri namanya pada skala Y tu, X tu berapa. Itulah akan menjadi nama garis lurus tersebut. Semudah itu saja. Berikutnya kita nak teruskan lagi kajian tentang garis lurus ni. Kita tengok apa keadaan yang lain pula yang berbeza. Menentukan persamaan suatu garis lurus yang melalui suatu titik dan selari dengan satu garis lurus yang diberi. Kali ni dia tak bagi dua titik ke, dia tak bagi satu titik satu kecerunan ke. Kali ini dia bagi maklumat dalam bentuk lain pula. Katakan kita nak kena bina nama garis lurus ni, kita kena tentukan persamaan garis lurus ni. Garis lurus ni kita dah tahu dia punya persamaan dia ni atau nama dia. Garis ni kita tak tahu. Yang kita diberi cumalah satu titik koordinat ni yang ada di atas garis ni. Nilai kecerunan garis ni dia tak bagi. Titik kedua garis ini dia tak bagi. Dah tu macam mana kita nak dapat nilai kecerunan kan? Macam mana nak dapat nilai kecerunan garis ni? Apa pun dia tak bagi kecuali satu titik ni je. Kalau ikutkan mustahil lah. Macam mana kita nak kira dia punya kecerunan? Paling kurang dia bagilah lagi satu titik kan. Dapat kita guna rumus untuk cari kecerunan. Tapi kali ni satu je dia bagi. Sebenarnya dia sembunyikan maklumat kecerunan tu dalam garis yang kedua. Kan disebut bahawa garis ini selari dengan garis ini. Selari Selari bermaksud kedua-duanya memiliki nilai kecerunan yang sama. Jadi ideanya garis ni kita boleh dapat nilai kecerunan M itu daripada garis ini. Jadi marilah kita mencari berapa kecerunan garis ni. M itulah kita boleh guna pakai dekat garis ini untuk cari dia punya persamaan garis lurus. Okey, kalau melihatkan persamaan garis ini, kita dapati ialah Y sama dengan negatif 2X tambah 6. Ini sudah pun dalam susunan apa? Susunan persamaan umum garis lurus kan? Yang kita tahu Y sama dengan MX tambah C. Jadi M dia apa? M dia ialah terus kita dapat negatif 2.
Kan? Sebab Y ni dah memang diri dia sendiri ya, Y. Satu ni je. Maka apa yang tinggal itulah dia. Di ideanya keturunan garis ini ialah M sama dengan negatif 2. Masakan tak tahunya nilai keturunan garis ni? Takkan tak tahu. Ialah disebutkan bahawa kedua-duanya selari. Bermaksud nilai keturunan ini pun automatik ikut yang sama. M sama dengan negatif 2. Macam tu Okey. Jadi kalau dah macam ni, kita dah tahu keturunan ini dan tahu satu titik, maka untuk bina persamaan garis lurus telah balik kepada yang asal baliklah, yang kita cari dulu kan. Yang kita ada dulu dibagi satu titik dibagi nilai keturunan. Mana dia? Ni sama macam contoh dulu kita buat keturunan dibagi ini setengah dan satu titik yang berada di atas garisan lurus itu. Jadi masukkan sajalah kan. Masukkan saja nilai. Gantikan nilai M dan titik ini, X dan Y ni untuk dapat nilai C. Setelah dapat nilai C, maka teruslah buat masuk dalam persamaan umum garis lurus. M isi kat situ, C isi kat belakang sekali. Jadi tu idea dia. Okey. Tak susah mana pun. Ini hanya lanjutan daripada yang hari itu. Jadi kita buat contoh 15. Tentukan persamaan garis lurus yang selari dengan garis lurus ini. Maknanya kamu dah boleh teka awal ni. Apa maklumat yang disembunyi kat garis ni yang boleh digunakan pakai kat garis yang merentasi titik ni. Ialah nilai keturunan, nilai M dia tu. Nanti kita nak dapatkan nilai M. Okey, macam mana nak dapat nilai M? Macam biasalah, kita susun ni sehingga dia menyerupai bentuk persamaan garis umum. Okey, jadi 2x ni bawa pergi sana. Jadinya apa? (2x tambah 3y sama dengan 12. 3y sama dengan negatif 2x tambah 12. Okey. Kita nak y saja, tak nak 3 ni, tak nak apa pun apik dengan y ni. Jadi semua ni bahagi dengan 3. 3 dengan 3 boleh potong. 3 dengan 2 tak dipotong. 3 dengan 12 boleh potong. 4. Kumpulkan balik segala apa yang masih tinggal. Tambah 4. Jadi mana M dia? Ini M dia. Setelah Y ni jadi 1, ni M dia. Negatif 2/3. Jadi nilai M ni lah kita akan guna pakai dekat untuk titik ni. Kita gandingkan kedua-duanya untuk cari bina persamaan garis lurus. Kita dah ada nilai M, kita dah diberi satu titik. Langkah berikutnya kita nak cari nilai C kan. Nilai C macam biasa kamu dah tahu, iaitu C sama dengan Y tolak MX. Okey. Gantikan nilai Y ialah apa titik tu tadi? G G68 ni. Titik G68. Okey, Y ialah 8. M ialah negatif 2/3. Letakkan dalam kurungan supaya tak keliru dia punya integer negatif tu. Dan X ialah 6. Okey. Teruskan. 8. Negatif darab negatif, positif darab positif. Okey. 3 dengan 6 boleh potong. Dapat 2. 2 darab 2, 4. Okey. Teruskan 8 tambah 4, 12. Rupanya C ialah sama dengan 12. Okey.
Jadi kita dah ada nilai M, kita ada nilai C. Sudah cukup untuk kita bina nama garis lurus itu. Okey, kita cuma perlu ganti nilai M dan nilai C, iaitu Y sama dengan negatif 2/3 X tambah dengan C ialah 12. Dan inilah dia persamaan garis lurus yang hendak dicari. Okey, sama tak? Ini tambah 4. Ni apa dia tambah 4 ni? Tambah 4. Silap. 8 tu. Oh ini sorry. Okey, yang ini jadi sama betul. Okey. Macam itulah. Teruskan lagi. Terus uji minda dah. Terus sedikit latihan yang berkaitan untuk kamu. Uji minda 9.1G ni. Nombor 1, tentukan persamaan garis lurus yang selari dengan garis lurus yang diberi dan melalui titik P. Okey, sama macam kes tadi tu. Dibagi dua garis lurus. Salah satu garis lurus telah pun disembunyikan nilai M dalam tu. Mari kita cari nilai M ini dulu. Y sama dengan 3X tambah 9. Ini susunan sudah pun betul untuk mencari nilai M. Inilah dia nilai M. M sama dengan 3. Okey, dan ada satu titik P 27. Maka kita cari C lah. Cari C sama dengan Y tolak MX sama dengan Y ialah 7. M ialah 3. X ialah 2. Okey, 7 tolak 6 1. Rupanya C sama dengan 1. Keluarkan balik persamaan umum. Kita ada dah nilai M, kita ada dah nilai C. Gantikan 3X tambah 1. Inilah dia. Senang. Sangat senang. Teruskan lagi. Kita ada B. Y sama dengan negatif 2X tambah 7. Okey. P, satu titik. 3, 4. Okey. Ingat titik ni tak duduk di atas garis ni. Ni garis yang pertama. Ni garis yang kedua. Koordinat di atas garis kedua. Jadi kita nak buat apa yang pertama ni? Hanya sekadar nak mendapatkan nilai M. Jadi M dia ini negatif 2. Maksudnya M ni sama dengan M ini. Garis kedua ni. Boleh share jadi kita akan dapatkan nilai C. C sama dengan Y tolak MX. Y ialah 4. Tolak M ialah negatif 2. Letak dalam kurungan supaya tak keliru. Dan X ialah negatif 3. Juga letak dalam kurungan supaya tak keliru. Di 4. Negatif darab negatif, positif. Positif darab negatif, negatif. Tulis dulu. 2 darab 3, 6. Rupanya C ialah negatif 2. Jadi Y sama dengan MX tambah C. Kita isikan M, kita isikan C. Y sama dengan M ialah negatif 2. X dan C ialah negatif 2. Bila nilai C ni negatif, jadi positif darab negatif, negatif lah. Jadi tak perlu tulis positif lagi. Terus tulis negatif. Okey. Okey, ada lagi baki soalan ni, C dan D. Kamu buatlah. Kamu punya turn pula. Tak apa, kita buat sama-sama untuk soalan 2 ni. Raja di sebelah menunjukkan garis lurus PQ. Okey, kita ada PQ ni.
diberi bahawa persamaan garis lurus PQ ialah bla 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 ini okey, dan O ialah asalan. Okey, ni O asalan 00. Tentukan persamaan garis lurus yang selari dengan PQ dan melalui titik yang pertama A 24. Okey, pertama kita nak boleh dapat apa daripada garis ni? Mari kita dapatkan nilai kecerunan. Diberi persamaan garis itu ialah ini, Y sama dengan 1/3 X tambah 2. Jadi apakah nilai M kecerunan itu? Ialah ini, M sama dengan 1/3. Seperti mana kecerunan garis ini, seperti itulah kecerunan garis yang ini, sebab diberitahu selari. Okey, jadi kita tuliskan titik ni A24. Okey, macam biasa cari nilai C dulu. C sama dengan Y tolak MX. Y ialah 4 tolak M ialah 1/3, X ialah 2. Ringkaskan lagi, sama dengan 4 tolak 2/3. Okey, ini operasi melibatkan penolakan pecahan. Pecahan. Jadi sebenarnya 4 ni ialah 4/1. Bagi sama penyebut dia, atas pun kena darab yang sama. Maka jadinya 12 tolak 2/3 dan dapatnya ialah 10/3. Okey, tak apa, rupanya nilai C adalah 10/3. Sekarang kita akan sumbat masuk dalam persamaan umum nilai M dan nilai C sahaja. Y sama dengan kecerunan 1/3 1/3 X tambah C. C ialah 10/3. Jadi inilah dia persamaan garis lurus yang melalui titik ini. Okey. Okey, ni adalah lagi titik hak lain pula. Tapi ideanya kecerunan dia sama. Kamu rasa dua-dua ni punya persamaan akan mendapat persamaan yang sama tak hak ni? Sebab ideanya kedua-dua titik ni walaupun berbeza, oh tidak, dia boleh jadi garis yang lain. Jadi boleh dapatkan dia punya persamaan ni takkan sama sebab dia garis hak lain tapi kecerunan dia sama. Maksudnya kat sini mungkin garis A tu dekat sini, contohlah garis A tu kat sini. Tapi selari ni. Selari. Betul garis hak B ni pula mungkin kat tempat lain pula, mungkin kat bawah ni ke. Tapi selari juga. Maksudnya ketiga-tiga ni M dia sama, kecerunan dia sama. Dia boleh pakai, tak ada hal. Hak C ni ialah asalan. Garis hak lalui asalan ni. Tapi juga selari. Jadi apa titik asalan ni? Apakah titik asalan ni? Ialah O 00 lah. Jadi ambil titik ni lah. Ambil titik ni lah, duduk kat sini kan. Carilah nilai C macam biasa. Lepas tu dah dapat nilai C, buatlah masuk dalam ni. Okey, boleh Jadi kalau kamu tengok, ideanya ialah kalau ada banyak mana pun garis tu selari, kita boleh dapat daripada mereka salah satu sama lain ialah M dia sama, kecerunan dia sama. Untuk kita guna pakai bina garis di tempat lain pula di titik yang disebutkan. Jadi itu sajalah ideanya. Mudah. Setakat ni ada soalan tak? Semua orang okey kah? Kepensan habis dah.
Nak rehat sat boleh. Okey, rehat sat minum air boleh. Dahaga tak dahaga ke? Okey, kita terus maju ke hadapan. Bagaimanakah anda menentukan titik persilangan bagi dua garis lurus? Kamu faham maksud dia ni? Dia akan bagi dua garis lurus. Macam ni Ni pun garis lurus, hak ni pun garis lurus. Alhamdulillah. Dia punya soalan, bila ada dua garis lurus ni, kedua-dua garis tu bersilang di satu titik. Titik ni contohnya. Jadi soalannya, dapat tak cari titik koordinat yang bersilang ni? Itu yang kita nak belajar kali ni Okey, boleh Jadi apa ideanya kat sini ialah macam mana nak selesaikan masalah ni, macam mana nak cari titik persilangan tu. Ialah sebenarnya kamu telah pun guna kaedah tu. Kaedah tu lah namanya persamaan linear serentak. Kalau kamu masih ingat, kamu belajar masa tingkatan 1 ke 2 tu tahu. Persamaan linear serentak yang mana dibagi dua garis, dua jenis garis. Kemudian kamu ambil satu, yang satu ni masukkan dalam yang kedua ni. Jadi lakukan pemindahan algebra apa semua sehingga kamu dapat nilai X. Dan ganti balik nilai X untuk dapat nilai Y. Kan? Jadi nilai X itu adalah sama dengan X ini kerana mereka dua di titik yang sama kan. Kedua-dua garis ni bertembung di titik yang sama. Maksudnya nilai X mereka pun sama. Nilai X tu sama. Dan juga bertembung di titik Y yang sama kan. Maka nilai Y pun sama. Itu pasal lah diambil salah satu persamaan masuk dalam satu persamaan lain. Yang akhirnya dapat nilai X tu berapa, ganti pula nilai X berapa dalam untuk dapat nilai Y. Okay, boleh faham Jadi untuk lakukan persamaan linear serentak ni, kamu ada berapa cara belajar itu? Ada dua cara. Pertama, kaedah penggantian. Okey, kamu labelkan ni persamaan satu sebagai satu, persamaan garis lurus kedua sebagai dua. Lepas tu dari satu ubah Y untuk dapat nilai X ke Y ke. Lepas tu komponen hak belah kanan ni sumbat masuk hak ke dalam satu lagi. Lepas tu lakukanlah pengembangan faktor apa semua ni, kira-kira apa semua, last sekali dapatlah nilai X sama dengan berapa. Kemudian ambil pula X sama dengan berapa untuk dapat nilai Y pula sama dengan berapa. Kan? Gantikan X sama dengan berapa ni dalam salah satu persamaan satu atau dua ni. Bla 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 dapat. Jadi berapa nilai X dan berapa nilai Y, itulah kamu isi kat titik tu. Itulah nilai titik tu. Itulah nilai titik koordinat itu ni. Okey. Dan kaedah kedua ni mungkin ramai benci kaedah pertama ni, tak tahu sebab apa. Penggantian. Ramai lebih suka kaedah penghapusan ni. Tak apalah. Kita belajar cara ni lah. Dah kamu suka cara ni. Okey Jadi penghapusan ni kaedahnya ialah pertama kena bagi sama dia punya kedudukan pemboleh ubah dulu. Kalau hak ni X, ini X. Kalau hak tengah Y, sini pun Y. Okey, di hujung adalah
apa nama ni, nombor saja, tak ada apa-apa pun boleh ubah. Lepas tu 1 tolak 2 kan. Yang ni tolak hak ni. Tapi hak ni tak boleh tolak lagi. Kita punya idea nak tolak ni biar salah satu sama ada X atau Y terhapus terus sepenuhnya di atas muka bumi ni. Boleh Ni kalau 2X tolak X ni ada baki. Kalau Y tolak 2Y pun ada baki Jadi ideanya macam mana nak hapuskan terus ni, tak ada baki ni, X ni. Kalau lah andai kata 2X ni tolak 2X, memang terus tak ada baki kan. X terhapus sepenuhnya daripada muka bumi. Yang tinggal cuma Y. Maka teruskan lakukan pemindahan algebra. Hari sekali dapat nilai Y. Okey, boleh Jadi ideanya macam mana nak jadikan X ni supaya sama rupa dengan ni, 2X. Ialah dengan X ni darab 2 lah kan. Tapi tak adil saja X depan ni darab 2. Kalau satu komponen nak darab dengan satu abjad, satu nombor, maka wajiblah berlaku adil, yang lain pun kena darab nombor yang sama. Jadi yalah, kita tengok ni lah. Jadi dia ambil 2 ni. Dalam kes ni depa nak hapuskan Y ni. Sebenarnya nak hapuskan mana satu pun boleh, tak ada hal. Jadi mereka nak hapuskan Y ni, maksudnya Y ni kena jadi 2Y. Supaya 2Y tolak 2Y, habis terhapus Y. Yang tinggal cuma generasi X. Boleh Jadi mereka ambil satu ni. Okey. Dan darab satu ni darab dengan 2. Jadi semua pun kena ikut darab dengan 2. 2X darab 2 jadi 4X. Y darab 2 jadi 2Y. 5 darab 2 jadi 10. Kemudian baru lagi sekali tolak. Yang persamaan nombor 2 ni tak apa, isi macam biasa kat bawah ni. Okey. Jadi tolak 10 tolak 1 9. 2Y tolak 2Y habis kosong, atau tak perlu tulis. 4X tolak X dapat 3X. Sampai sini lakukan pemindahan algebra 3 ni. Hantar pergi sebelah kanan sebagai bahagi. Jadi X hari sekali tinggal 3. Belum habis setakat tu, kita dah dapat nilai X betul, tapi kita masih belum dapat nilai Y kan. Nilai Y nak dapat, ambil X ni sebagai 3, ganti dalam salah satu. Dalam satu pun boleh, dalam 2 pun boleh. Tak percaya buat, dua-dua akan memberi nilai Y yang sama. Dalam kes ni mereka ambil nilai persamaan satu ni tak ada masalah. Jadi persamaan satu ialah 2X X 2X X terus ganti dengan 3 tambah Y sama dengan 5. Okey, tambah Y sama dengan 5. 2 darab 3 6. Sampai sini lakukan pemindahan algebra untuk dapat nilai Y sahaja. 6 bawa pergi sana sebagai jadinya tolak 6. Jadi boleh pemudahkan, hari sekali Y sama dengan negatif 1. Maka titik persilangan ialah 3 negatif 1. Sama macam ni kalau guna kaedah ni sama je. 3 negatif 1. Macam itulah. Jadi kalau kamu perasan yang kamu buat dulu ni masa tingkatan 1 ke tingkatan 2 yang kamu belajar mencari persamaan linear serentak tu, sebenarnya kamu akan hari sekali akan dapat dua nilai kan. Satu nilai X, satu nilai Y kan. Jadi apa maksud nilai X dan Y yang kamu dapat dulu ni? Ialah inilah nilai bertembungnya titik koordinat tu. Nilai di mana dua garis persamaan yang diberi itu bertembung di mana, di titik mana. Titik itulah yang kamu dapat XY tu. Itulah dia milik titik pertembungan itu, dua garis tu. Sekarang dah faham Maksudnya yang ini adalah lanjutan daripada yang kamu belajar dulu tingkatan 2 ke tingkatan 1 entah. Tingkatan 1 kot. Okey, boleh
Okey, kalau dua garis ni dia tak selari, dia akan bertemu di satu titik lah kan. Tapi kalau dua-dua garis ni dia selari, bila masa dia akan bertemu. Contohnya garis biru ni pun dia selari dengan garis yang merah ni. Contoh sudahnya jadi macam mana? Jadi macam ni. Contoh dia selari. Okey. Maka garis ni selari dengan garis ini. Soalan, sampai bila mereka dua ni akan bertemu? Jawabnya, mereka berdua tidak akan pernah bertemu. Sebab kalau ke atas sana pun masih selari tak bertemu. Kalau ke bawah sini pun masih selari tak bertemu. Biarpun sampai jauh ke infinity ke atas dan jauh ke infinity ke bawah, tidak akan pernah bertemu. Bila tak akan pernah bertemu, akan dapat tak nilai titik persilangan ni? Jawabnya, tidak akan dapat lah. Okey. Ini apa ni? Kita baca ni apa dia. Dua garis lurus yang tidak selari hanya bersilang pada satu titik sahaja, betul? B. Titik persilangan bagi dua garis lurus boleh ditentukan dengan memplotkan kedua-dua garis lurus itu pada satah Cartes. Cartes ni lah, satah ni. Cartesian. Satah paksi XY lah. Ini kalau nak cari titik persilangan ni secara lukisan. Lukis dulu garis pertama, lepas tu lukis garis kedua. Tengok mereka bertembung kat titik mana tu. Ambil bacaan koordinat titik tu. Terus, direct, langsung macam tu. Ni pun sama. Okey, lukis garis pertama, lukis garis kedua. Lepas tu, tengok mereka dua bertembung kat mana. Titik tu lah bacakan koordinat dia. Jadi macam tu lah. Okey. Kamu dah belajar kan? Lukis graf dulu ni masa tingkatan 1. Macam mana nak lukis graf garis lurus. Okey iaitu carikan sekurang-kurangnya 2 titik kan. Contoh nak bina garis ni, titik sini, cari titik sini juga. Dapat 2 titik ni, guna pembaris panjang, sambunglah. Dapat bina garis lurus. Garis ni pun sama, sekurangnya perlukan 2 titik. Lebih pada 2 titik boleh 3, 4. Kan kamu dah belajar ni macam jadual ni kamu isikan dalam jadual ni. Ni satu titik ni. X dan Y ni satu titik. Ni titik kedua. Ni titik ketiga. Maksudnya kalau nak buat ni sebenarnya cukup titik hujung ke hujung ni cukup dah. 2 titik cukup dah. Ni pun samalah. Hujung ke hujung lebih baik. Kalau hujung ke hujung maksudnya titik, jarak antara 2 titik tu semakin jauh. Kan? Contohnya ni titik kat sini, lepas tu titik kat sini. Bila lebih jauh, bila letak pembaris lebih tepat. Kalau titik tu kat sini, lepas tu titik kedua pun dekat situ, contohlah. Jadi bila kamu nak garis tu, dia akan lari dia punya ni, nampak ni, dia punya kecerunan ni. Kamu tak tahu nak timing macam mana ni, akan lari jauh. Jadi sebab tu idenya, kalau kamu nak cari titik koordinat untuk bina garis lurus, eloklah ambil hujung ke hujung. Biar duduk jauh sikit. Okey. Jadi kita ada, macam biasa kita ada latihan yang berkaitan. Mai kita buat ni, tengok boleh buat ke tak daripada pemahaman konsep yang baru saja tadi. Uji minda 9.1 H1, tentukan titik persilangan bagi pasangan garis lurus berikut dengan kaedah penggantian. Alamak, kali ni tak ada pilihan. Dia yang bagi tahu kaedah. Yang bawah ni soalan nombor 2, kaedah penghapusan. Okey, tak apa. Mahirkan kedua-dua kaedah sekali, apa salahnya? Jadi kita akan buat ni lah dengan kaedah penggantian. Cikgu akan tunjukkan. Kamu pun sediakan pen, kertas. Boleh sama-sama buat. Cuba dapatkan jawapan sebelum cikgu dapat. Okey.
Okey, sebelum tu salin soalan. Persamaan yang pertama, X sama dengan 3. Dah tahu dah, ni mesti garis yang sama ada mendatar atau tegak kan. Sebab persamaan dia terus, X sama dengan 3 je. Yang kita belajar dulu, kalau dibagi nilai X, maksudnya garis tu adalah menegak kan. Bila menegak tu yang boleh potong dekat paksi X pada skala 3. Okey, dan lagi satu garis ialah ini 2x tambah y sama dengan 10. Okey, mari kita laga-lagakan mereka dengan kaedah penggantian supaya kita mendapat nilai x dan y yang mereka share sama-sama mereka. Ni dah cantik elok dah ni, x sama dengan 3. Tak payah nak buat apa-apa lagi lah. Terus kita masuk x sama dengan 3 dalam x ni lah. Kan? Jadi 2 darab x sama dengan 3 tambah y sama dengan 10. Okey. Maksudnya hak ni jadi 1, hak ni jadi 2, persamaan 2. Jadi masukkan 1 ke dalam 2. Macam tu. Tu dapat macam ni. 2 darab 3, 6 tambah y sama dengan 10. Y boleh cari tak? Boleh lah. Sebab tinggal satu pun boleh ubah sahaja. Jadi hak lain-lain bawa pi belah sana. Jadinya 10 tolak 6 sama dengan 4. Jadi dapat dah y sama dengan 4. Dan x tak perlu nak cari. X sama dengan 3. Jadi titik pertembungan antara dua garis ini, dua garis lurus ini ialah di titik x sama dengan 3, y sama dengan 4. Itulah dia. Okey, jadi hak ni macam ni contohnya, garis menegak. Dan hak ni dia contoh macam ni contoh. Gitu. Jadi inilah titik dia. Okey, boleh? Okay, kita buat B. Azan lah, tunggu saat boleh. Okay, kali ni kita buat contoh yang kedua, B. B ialah y sama dengan 4. Okey, garis lurus yang pertama y sama dengan 4. Maknanya ni pun sama, kita boleh tahu dah. Garis lurus itu adalah pintas pada paksi y. Maksudnya untuk pintas, logiknya mestilah garis itu mendatar. Okey, y sama dengan 4 ni ialah garis yang mendatar. Dan garis kedua, 3x tolak 2y sama dengan 7. Okey, jadi mari lakukan algebra persamaan linear serentak. Jadi ini kita dah dapat elok dah ni. Y sama dengan 4. Terus tak boleh cari y sama dengan berapa. Dah ni direct terus y sama dengan 4. Senang cerita. Ni persamaan kedua. Jadi masukkan persamaan 1 ke dalam persamaan 2. Jadi persamaan kedua ialah 3x tolak 2. Kali ni y kita gantikan dengan 4 sama dengan 7. Nampak tak? Semua dalam bentuk nombor kecuali x ni saja. Maksudnya ideanya kita boleh cari nilai yang satu-satu pun boleh ubah ni saja dengan melakukan pemindahan algebra. Jadi teruskan 3x tolak 8 sama dengan 7. Okey, yang ni hantar pergi sana, 3 ni pun hantar pergi sana. Jadinya x sama dengan 7 tambah 8
bahagi 3. Okey, jadi X sama dengan 7 darab 2, 14, 15. 15 bagi 3, 5. Jadi dah dapat X sama dengan 5. Jadi itulah dia titik pertembungan di antara dua garis ini. Di titik koordinat X sama dengan 5, Y sama dengan 4. Okey, Y sama dengan 4 sini ya. Inilah dia titik koordinat pertembungan dua garis tu. Kalau digambarkan ni lebih kurang macam ni lah. Ni. Okey, ni kosong, ini paksi Y. Okey, paksi Y ni, inilah dia 4 lah. Okey, ni garis yang pertama ni, garis ni. Garis kedua mungkin condong, mungkin dekat 5 ni. 5, titik 5 lebih kurang kat sini ya. Jadi macam ni. Kalau ikutkan lebih kurang lah kat sini ya, titik ni. Titik ni lah dia titik 54. Macam tu lah lebih kurang. Jadi pertembungan dua garis ni. Okey jadi ideanya menyelesaikan persamaan linear serentak sebenarnya mencari jawapan titik ni, titik pertembungan kedua-dua garis linear tersebut selama ini yang kamu belajar. Kan, selama ni kamu belajar macam mana nak buat kaedah pergantian atau kaedah penghapusan. Hari sekali kamu dapat nilai X tu apa, nilai Y tu apa, tapi kamu tak faham apa dia X tu, apa dia Y tu kan. Ni kali ni kamu faham. X dan Y tu yang last kali kamu dapat setelah melakukan persamaan linear serentak sebenarnya ialah titik pertembungan kedua-dua garis lurus tersebut. Okey, boleh Senang? Senang ke mudah? Mana satu? Okey, lagi tinggallah dua lagi ni untuk kamu lah buat. Dua lagi ni kamu buat dengan kaedah penggantian tau. Okey, kita terus ke soalan nombor 2. Dua atas ni cikgu buat. Kita buat sama-sama lah. Tapi kali ni dengan kaedah masih sama, menentukan menyelesaikan persamaan linear serentak atau mencari titik persilangan. Tapi kali ni kaedah yang kedua, penghapusan. Jadi tengok A ni. Salin dia punya ni, X tambah Y sama dengan 1 dan 2 X tambah Y sama dengan negatif 1. Okey, jadi kita ada 1, kita ada persamaan kedua. Okey, jadi mana nak tolak mana? 2 nak tolak 1 ke 1 nak tolak 2? Mana-mana pun boleh. Untuk kali ni cikgu pilih 1 tolak 2 lah. Di 1 ialah salin semua X tambah Y sama dengan 1 dan 2 ialah 2X tambah Y sama dengan negatif 1. Okey, yang ni duduk atas, hak ni duduk bawah. Nak tukar tempat pun boleh, tak ada masalah. Pastinya jawapan sama je. Okey, jadi kita nak tolak. Nak tolak pun boleh, nak tambah pun boleh. Ikutlah, asalkan ideanya kita tolak atau tambah. Asalkan ideanya salah satu pun boleh ubah, sama ada X atau Y, hilang. Terhapus sepenuhnya. Okey, boleh Jadi tolak. Kenapa tolak? Sebab ideanya macam mana nak hapuskan Y ni. Jadi Y tolak Y memang terhapus lah. Itu pasal tolak. Okey. Kalau terhapus dengan cara tambah, kena tambah lah. Contoh Y di atas, negatif Y kat bawah. Kalau Y tolak Y, tak jadi terhapus, jadi semakin bergabung. Jadi 2Y jadinya. Itu pasal kena tambah sini. Di Y tambah negatif Y. Tambah darab tolak jadi Y. Itu pasal jadi terhapus. Okey, kalau kamu guna tambah, maka semua kena tambah. Hak ni kena tambah, hak ni kena tambah, hak ni kena tambah.
Kalau guna tolak, semua kena berlaku adil lah, kena tolak. Jadi dalam kes ni, tolak. Jadi 1 tolak negatif 1. Jangan diabai ni. Ini tolak hak rumus punya. Hak ni tolak hak 1 ni punya. 1 tolak 1. Ialah 1 tambah 1. 2. Y tolak Y. Habis, terhapus, tak payah tulis. X tolak 2X. Jadi negatif X. Okey, betul lah. Kita nak nilai X saja tau, bukan nilai negatif. Negatif ni pun kita tak nak, jadi semua ini kita darab dengan negatif. Okey, jadi negatif darab negatif terhapus. 2 pun kena darab negatif, jadi negatif 2. Jadi okey, itulah dia dapat X sama dengan negatif 2. Baru dapat nilai X, Y tak dapat lagi. Jadi Y kita akan pilihlah mana-mana. Kita akan masukkan X sama dengan negatif 2 ni ke dalam mana-mana ni. 1 atau 2, ikutlah cikgu pilih hak ni. Jadinya okey, daripada persamaan 1, X tambah Y sama dengan 1. Okey, gantikan negatif 2 tambah Y sama dengan 1. Y sama dengan 1 tambah 2. Okey, Y sama dengan 3. Inilah dia. Jadi maksudnya titik pertembungan, titik persilangan antara dua garis lurus ini menggunakan kaedah penghapusan ialah di titik negatif 2 dan 3. Itu macam okey. Okey, kaedah penghapusan. Dan lagi sekali ni kita buat B pula. Okey. Ada dua garis lurus, X tolak Y sama dengan negatif 4 dan 3X tambah Y sama dengan 4. Okey. Hak ni jadi 1, hak ni jadi 2. Okey, kita tengok. Oh, ini negatif negatif Y, ini Y. Maknanya kita tak boleh tolak, kita kena tambah. Okey, tak apa, tak ada hal. Jadi 1 tambah 2. Jadi 1, tuliskan 1. Alhamdulillah. Okey, tambah 2. 3X tambah Y sama dengan 4. Ni. Kita lakukan semua ni operasi tambah. Okey, negatif Y tambah Y. Itu pasal terhapus. Okey, bagus. Kita memang tujuan ni kita nak hapuskan salah satu daripada 2 pun boleh ubah ni. Mana-mana saja dulu pun boleh. Okey, negatif 4 tambah 4 juga terhapus, kosong. X tambah 3X ialah 4X. Jadi apa nilai X ialah kosong. Okey, 4 antar pergi sana, kosong bagi 4, kosong. Okey, tak apa, betul lah. Jadi X dah dapat, nilai Y belum dapat lagi. Gantikan X sama dengan kosong ke dalam mana-mana salah satu. Cikgu pilih ini, nombor 1. Nombor 1 ialah X tolak Y sama dengan negatif 4. X ialah kosong, tolak Y sama dengan negatif 4. Jadi negatif Y ialah negatif 4. Semua ini darabkan dengan negatif untuk hapuskan negatif Y ni. Jadi Y sama dengan 4. Itulah dia. Jadi titik pertembungan kedua garis lurus itu dengan melakukan kaedah penghapusan ialah X sama dengan kosong dan Y sama dengan 4. Okey, itulah dia. Jangan terbalik Jangan X ni kosong pi isi kat Y pula. Dan Y ni pi isi kat X ni pula. Jangan terbalik. X sentiasa isi kat belah depan, Y sentiasa isi kat belah belakang. Jadi itulah dia. Apa ni?
Rasa okey dah kot. Sampai sini dulu boleh Tinggal lah satu saja lagi last ni, apa dia? Menyelesaikan masalah melibatkan garis lurus. Ini cuma latihan sajalah. Oh, sebenarnya kita dah pun habis sepenuhnya, dah tak ada apa lagi dah. Yang ni cuma latihan gabungan semua itu tadi semua konsep-konsep tu. Okey, jadi maka tamatlah seluruhnya. Okey. Tinggal cuma nak belajar tentang ilmu mengurus duit. Kamu mesti minat bab ni kan? Tu saja cikgu spare letak kat last kali. Kamu kan suka bab-bab duit ni. Okey. Nanti kita belajar macam mana cara nak urus duit dengan begitu handsome sekali Okey, sampai sini ada soalan? Siapa-siapa? Ada apa-apa soalan? Akilah. You okey Akilah? Mikrofon rosak ke? Lama tak dengar suara. Alia, Amir, Hana, Husna, Iklimah, Irfan, Haikal, Marisa, Siti Humaira, Zafran. Berapa orang je ni? Saya pekat lari keluar balik. Takut apanya? Takut silver dah habis Okey. Rasanya tak ada apa-apa soalan lah Jadi masa yang tinggal lagi ni, baki yang ada ni lebih kurang 20 minit ni, kamu boleh teruskan, habiskan ni, buat latihan ni dan terus sambung ke buku kerja habiskan semua buku kerja. Dah boleh habiskan semua kecuali bab yang ketiga tu, buat habis semua Okey. Untuk sementara ni buat dulu bab yang ke-9 ni, garis lurus. Cuba buat dulu habis semua. Di mana-mana sangkut tu tanda, bagi tahu cikgu. Beritahu cikgu, mari kita buat sama-sama Okey, boleh? Okey ke dok ni? Apa saya senyap je. Tak ada respon. Tinggal cikgu seorang-seorang je apa? Ada cikgu ada. Okey, bagus. Okey kamu teruskan buat buku kerja Penting buku kerja tu adalah kamu punya markah PT3 punya tau. Sebab PT3 tak ada, mereka ambil markah PBD tu punya jadi mereka nak tengok bukti buku kerja tu jadi kamu buat betul-betul ni buat, jangan tinggal satu soalan pun, buat habis semua buat dengan matematik yang betul lah. Okey. Okey. Tak faham tanda, rugilah kalau tak tanda tak tanda, tak dapat kita bincang sama-sama, markah kamu dapat rendah nanti. Jadi tanda biar kamu ambil tahu semua sekali Okey, jadi cikgu tinggalkan kamu kat sini